Okey, salam sejahtera. Di sini saya akan tunjukkan kepada anda panduan cara menggunakan aplikasi MyWow. So, jadi untuk anda yang kali pertama, untuk dapatkan aplikasi ini untuk install ke dalam handphone anda, jika anda pengguna handphone jenis iOS, anda boleh dapatkan di dalam App Store. Anda hanya perlu type sahaja MyWow by Tunwow. Dan jika anda adalah pengguna handphone jenis Android, anda hanya perlu dapatkan di dalam Google Store. Hanya perlu type MyWow by Tunwow, ataupun anda boleh saja tekan link install dalam info yang telah saya berikan di dalam WhatsApp anda. So, jadi bila anda dah install ke dalam handphone anda akan nampak paparan yang pertama seperti ini. So, jadi anda boleh masukkan anda punya nombor IC. So, jadi pastikan anda isikan nombor IC anda tanpa ada dash. Jadi penuh nombor tu sepenuhnya lah nombor, dan kemudian anda boleh tekan next. So, jadi jika anda pengguna yang baru, anda hanya perlu masukkan sahaja password sementara yang sudah diberikan 123456. So, jika anda terlupa password, pastikan anda tekan saja di bahagian forgot password ni. Anda tekan, bila anda dah tekan, anda masukkan saja huruf yang dah telah diberikan di panduan di atas ni. Kemudian anda tekan reset. Bila anda tekan reset, maksudnya password yang asal anda tak ingat tu, dia akan reset, dia akan hantar password yang sementara tu ke dalam singkat tuau anda lepas anda tekan button reset. So, jadi anda ambil je nombor tersebut yang anda terima dalam SMS anda, untuk anda masukkan balik ke dalam password masa login tu, dan nanti anda boleh tukar balik password tersebut di dalam aplikasi MyWow app. Nanti sebentar lagi saya akan tunjukkan panduannya. Kemudian kita patah balik dekat sini. Sekarang saya login gunakan password yang saya sendiri telah tetapkan untuk saya punya lah. Kemudian bila dah login, tekan login begini, anda akan lihat keluar paparan yang pertama seperti ini. Ada barcode dan macam ni. Dan kemudian bila ada barcode macam ni, dia akan ditunjuk bawah tu ada yang pertama sekali ada TWE, ada nombor. So, jadi setiap satu orang yang menggunakan singkat Tunwow, anda akan dapat satu nombor ID. So, jadi untuk nombor ID ni, anda kena lihatlah untuk anda punya nombor ID. Setiap nombor ID tu berbeza-beza untuk setiap orang pengguna singkat Tunwow lah. Dan kemudian ada nombor telefon anda kat situ, dan kemudian dekat bawah tu dia ada pangkat. So, jadi setiap pengguna ataupun dealer singkat Tunwow ni, dia ada pangkat-pangkat dia lah. So, jadi saya pangkat yang tertinggi, dan dia bermula daripada pangkat light, push, biz, junior center, service center dan branch. Dan kemudian di bawah tu dia ada nama penuh anda. So, jadi untuk yang di sini di bahagian member ni, apa yang anda perlu titik beratkan adalah yang mula sekali, anda untuk nak tukar password, untuk tukar password anda tekan kat bahagian screw yang saya tunjuk di atas ni. Lepas tekan, anda kena pastikan untuk login season ni. Untuk login season ni, pastikan anda set kepada 1 hari. Dan kemudian di bawah tu dia ada change password. Ni yang saya tanya tadi, bagi tahu tadi tu. Jika anda masuk yang pertama kali untuk password 123456, pastikan anda boleh ubah password tersebut ikut yang anda sendiri inginkan. Tekan sahaja di bahagian change password ni. Lepas tekan change password ni, anda masuk baliklah nombor tersebut 123456 tadi tu, dan kemudian anda boleh ubah ikut password yang anda sendiri tetapkan. Pastikan password yang anda letak tu adalah password yang anda sendiri mudah ingat. Kemudian anda tekan submit. Dan kemudian kita patah balik, kita tekan pangkah, kita keluar balik pada paparan yang pertama. Okey, untuk yang di bahagian member ni, apa yang anda perlu titik beratkan, anda boleh pergi dekat bahagian yang pertama sekali, anda scroll sikit. Okey, anda scroll sikit ke atas macam ni. Anda tengok di bahagian Tunwow Lindung. Di bahagian Tunwow Lindung ni, anda tekan. So, jadi dekat sini dia akan tunjuk tau, untuk setiap pengguna singkat Tunwow yang dah top up ikut seperti syarat yang ditetapkan oleh HQ untuk setiap bulan, anda memang layak untuk terima PA insurance. Yang betul insurance kemalangan lah, diberi percuma. Jadi untuk yang dah aktif ikut syarat yang ditetapkan, guna singkat Tunwow seperti biasa, dia akan keluar paparan kat sini, anda sudah dilindungi. Macam saya punya, dia dah tunjuk saya dah dilindungi 50,000. So, jadi ini untuk free PA insurance coverage. Jadi anda ambil titik berat yang kat sini lah. Dan kemudian anda turun bawah sikit,
anda turun bawah sikit, kat sini dia ada tulis beneficiary info. Beneficiary info ni maksudnya adalah untuk detail waris anda, untuk apa-apa tuntutan, untuk harap kematian ataupun insurans. Nama ni kita kena letak. So jadi untuk bahagian insurans ni, seelok-eloknya kita letak nama waris kita seperti anak kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, ataupun ayah ibu kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. So detail ni kita nak lengkap kat mana? Kita keluar balik kepada paparan yang berikutnya, tekan bagi di dalam back ni. Okey. Anda tengok di bahagian profile detail. Anda tekan saja di bahagian sini, di bahagian profile detail ni. Bila anda tekan, dia akan keluar macam ni tau. Untuk profile detail ni, anda kena lihat yang kat bahagian atas ni dia tunjuklah nombor SIM card, nombor telefon yang anda guna untuk SIM card tua anda, nombor verifik dia, dia punya nombor siri, dan kemudian anda tengok sikit dekat bahagian profile info ni, dia tunjuk anda punya nombor IC, detail negara anda punya bangsa apa, anda punya jantina, anda punya email dan alamat surat menyurat anda. Dan kemudian anda boleh scroll ke bawah ke atas sikit, dia akan tunjuk untuk beneficiary info. Untuk beneficiary info ni, pastikan anda lengkapkan info anda di sini lah. So jadi dia ada dua cara. Satu, kita lengkapkan di dalam aplikasi My Wow App. Satu lagi, kita boleh lengkapkan di dalam portal kita lah. Untuk bahagian portal macam tu, kita hanya boleh lengkapkan untuk harian kematian dan detail akaun bank. Tapi untuk nama waris, boleh lengkapkan kat dua tempat lah. Satu di bahagian aplikasi My Wow App, satu lagi di dalam portal. So jadi untuk dalam portal ni, untuk anda lengkapkan anda punya nama waris, anda boleh tekan dekat bahagian update di sini. Bila anda tekan bahagian update di sini, anda tekan saja, nanti dia akan keluar paparan seperti ini. Untuk paparan yang seperti ini, anda tengok yang pertama sekali, untuk first name ni pastikan anda letak nama yang sebelum bin ataupun binti. Dan yang kedua ni adalah last name. Untuk last name ni adalah nama selepas binti dan bin. Dan kemudian untuk type IC ni, anda boleh letak jika waris anda tu menggunakan password pasport, my card, lepas tu polis ID dan tentera ID. Boleh lengkap kat situ. Dan kemudian untuk nombor ID dia anda kena masukkan lah. Dan kemudian jika dia pasangan anda boleh pilih dekat bahagian sponge. Jika dia adalah anak anda boleh pilih child. Jika dia adalah saudara anda pilih relative. Jika dia adalah mertua anda pilih in-law. Jika dia adalah ibu bapa anda, orang tua anda yang saudara kandung, pilih parent. Jika dia kawan-kawan anda, pilih kawan. Dan jika dia pekerja anda, pilih saja employee. Dan kemudian letak nombor telefon mereka dan kemudian tekan button update. Lepas tekan button update tu nanti dia akan update dekat bahagian yang saya tunjuk dari mula-mula tadi lah. Kemudian kita cancel, kita patah balik. Nanti dia akan tunjuk dekat sini untuk beneficiary sudah di-update. So jadi untuk hairat kematian dan bank info ni, untuk kemasukan commotion setiap bulan, jika anda jadi dealer, yang ini anda perlu lengkapkan di dalam portal. So jadi untuk panduan video je, saya akan bagi untuk panduan yang berikutnya. Dan kemudian kita boleh patah balik kepada profile info. So jadi selesai untuk bahagian member paparan yang pertama ni. So jadi kita boleh pergi kepada paparan yang kedua. Untuk paparan yang kedua ni, dia akan tunjuk untuk penggunaan data SIM card yang kita guna. Jadi kat sini dia akan tunjuklah SIM card yang kita guna. Lepas tu ada credit balance dia, ada expired on day. Kalau kat credit balance ni, dia akan tunjuk tarikh sah SIM card kita. So jadi tarikh sah SIM card saya, dia habis sampai 1 hari bulan 2 2023. So tarikh yang di kat atas ni pastikan dia kena lebih ke hadapan. So jadi pastikan status dia aktif. So jadi aktif SIM card, aktif ID. Aktif kredit, aktif SIM card, aktif ID. So jadi kemudian anda tengok kat bahagian bawah sekali ni, bahagian bawah ni dia tunjuk data yang saya sendiri guna sekarang ni. Data yang saya guna sekarang ni adalah data TDS 60, 109GB data. Dan kemudian anda tengok pada panduan yang kat bawah ni, detail kat sini dia tunjuk expiry date. Ini adalah tarikh sah plan data. Tarikh sah plan data ni anda kena pastikan
untuk setiap plan data TDS 60, 35, 30, 50, 80, 120, plan data ni, setiap plan data yang kita langgan ni, dia punya penggunaan 32 hari. Untuk plan data saya ni pula, dia akan habis guna selama 30 hari ke hadapan sampai 7 hari bulan 11. So jadi sebelum 7 hari bulan 11, untuk saya nak carry forward baki data yang tak habis ni ke bulan hadapan, saya kena pastikan saya punya top up tu 2 hari sebelum tarikh 7 hari bulan 11. Saya top up RM60, nilai yang sama. Data yang kalau saya guna data plan data 60, saya nak carry forward baki high speed tu ke bulan hadapan, saya kena pastikan saya top up nilai yang sama 2 hari sebelum tarikh 7 hari bulan 11. Kemudian sampai saja 7 hari bulan 11 jam 12 malam, daripada 6 hari bulan 11 tu nak masuk 7 hari bulan 11 jam 12 malam, dia akan auto renew sendiri. Dia akan ambil kredit RM60 yang saya dah top up 2 hari awal tu. Kalau ada baki data yang tak habis high speed, dia akan carry forward ke bulan depan campur dengan plan data yang baru. So jadi jika anda satu IC, anda boleh daftar 5 nombor tingkat tuau yang berbeza-beza, sama ada nombor baru ataupun kekal nombor lama. So jadi jika anda punya IC tu ada 2 nombor atau 3 nombor yang lebih, anda boleh slide je ke kiri dan ke kanan seperti ini. Macam saya ada 2 nombor yang berbeza. So jadi 2 ID yang berbeza lah. 2 nombor yang berbeza, 2 ID yang berbeza, 2 plan data yang berbeza-beza. So jadi untuk plan data yang satu lagi ni pula, saya guna yang TDS 80 dan TBD 200. So jadi ini untuk bahagian usage. Untuk bahagian usage ni pula, selain kita tengok tarikh, kita punya tarikh sah SIM card dan tarikh sah plan data, so jadi kita pun boleh subscribe data di sini. So jadi untuk plan data, kita nak subscribe yang kali pertama, sebab kita nak subscribe ni kali pertama saja, langgan kali pertama. Untuk bulan-bulan yang berikutnya hanya perlu carry forward. Nak carry forward data tu, kita hanya perlu tengok tarikh sah SIM card ikat data plan tu lah. So jadi untuk subscribe, kita boleh je tekan kat sini. Kita tekan saja button subscribe now ni. Bila tekan saja button subscribe now ni, kita boleh pilih lah, tengok kita punya plan data yang ada kat sini. Plan data TDS, daripada TDS 35 sampailah TDS 120. So jadi selain daripada TDS package ni, dia pun ada booster plan dan bulk plan. So jadi anda hanya perlu tekan saja button ni, anda top up nilai kredit yang mencukupi. Kalau untuk plan data harian, anda boleh top up RM3 dapat 2GB, RM5 dapat 3GB. Kalau untuk penambahan minute call, anda boleh sahaja tekan top up RM100 untuk penambahan minute call. Anda langgan kat sini TBV 100. Dan jika anda nak data yang besar tanpa pecahan, anda ada bajet, anda top up RM200, anda langgan je kat sini. Dia punya penggunaan data 150GB data tanpa pecahan. So jadi untuk penggunaan booster dekat sini, booster kat sini, dia tak perlu bergantung. Jika anda tak ada plan TDS daripada 35 sampai 120 pun tiada masalah. Anda terus langgan yang kat sini pun tiada masalah. Tetapi jika patah balik dekat bahagian TDS package kat ni, anda patah balik kat sini. Okey, saya tunjuk Okey, ni TDS yang saya tunjuk tadi. Dia tak ada masalah. Kalau dia tak ada TDS ni pun, kalau saya guna yang plan data yang TBD 200 ni pun tiada masalah. Tetapi jika untuk anda nak langgan booster plan kat sini, kalau booster plan ni dia berbeza pula. Dia punya data berbeza pula. Dia kat sini dia punya data RM5 untuk 2GB, RM10 untuk 5GB, RM10 untuk penambahan minute call 120 minit. Kalau RM20 untuk penambahan booster 10GB, RM30 untuk penambahan booster 15GB. Untuk langgan booster plan ni kena ada plan data TDS. Maksudnya plan data TDS ni yang inilah yang saya masukkan di sini, yang di atas ni TDS. Jadi untuk langgan yang TBD ni dekat block plan dengan tanpa perlu ada TDS pun tiada masalah untuk langgan. Dan kemudian selesai di bahagian untuk usage. So jadi jika anda contoh, kalau bulan ni anda guna plan data yang 35, anda rasa tak cukup data tersebut.
sebelum nak habis data tu habis, tarik dia, anda boleh tekan saja unsubscribe kat sini. Tekan unsubscribe sini, ikut tulisan dia. Ikut tulisan dekat sini macam ni. Ikut, kalau tulisan besar, huruf besar anda tulis sampai huruf besar macam ni. Subscribe, anda tekan next. Bila anda tekan next macam ni, okey, anda tekan next, dia akan tunjuk sini confirm ke tidak. Anda tekan okey. Bila tekan okey, nanti dia akan done, dia akan keluar paparan dan maksudnya proses untuk buang langganan sedia ada tu dah terbuang dan akan terima SMS. TDS yang sedia ada tu dah dibuang, dah diaktifkan. Betul? Kemudian anda boleh tengok dekat plan data ni dia akan kosong. Bila dah kosong, anda boleh top up. Ni lah contoh, sekarang ni anda guna plan data yang 35, anda nak tukar plan data yang 60. Lepas dah buang saja data dekat sini, dia dah kosong, anda top up RM60, anda boleh langgan plan data yang 60 pula. So jadi untuk pertukaran data TDS daripada 35, 50, 60, 80, 120, untuk pertukaran tu kena unsubscribe plan data yang sedia ada dahulu. Lepas unsubscribe, dah berjaya terima SMS, dia bagi tahu TDS yang sedia ada dah deactivate, barulah kita boleh top up dan langgan plan data yang baru. So jadi untuk di bahagian usage untuk plan data ni dah jelas. Kita pergi kepada bahagian berikutnya, dekat bahagian registration ni, anda tekan dekat sini. Okey, untuk bahagian registration ni untuk kita buat pendaftaran lah singkat untuk nombor baru ataupun kekal nombor lama. So jadi untuk panduan di sini saya ada berikan video yang berikutnya pula lah. So jadi untuk bahagian wallet ni pula, untuk kita kalau ada online banking, kita boleh masukkan duit kita daripada online banking masuk ke dalam kita punya wallet ni lah. So jadi untuk panduan penggunaan wallet ni ada pada video yang berikutnya pula. Dan kemudian kita pergi bahagian voucher ni pula. Untuk bahagian voucher ni pula, untuk singkat tua ni, kalau kita top up, kita akan dapat point voucher. Kalau kita daftarkan orang, kita akan dapat point voucher. So jadi untuk point voucher ni pula, kita kena kumpul lah. Bila kita kumpul banyak-banyak kita punya point voucher ni, kita boleh tebus beli barang di 1,800 outlet di seluruh Malaysia. So jadi macam saya punya ada 42,030, 42,030, macam tu lah, 42,03, macam tu. Jadi untuk saya punya ni, dia punya kiraan 1,500 point bersama dengan RM1. So jadi kalau kita nak tahu saya punya 40 apa, kita tengok di bahagian redeem ni. Kita tekan saja di bahagian redeem ni, tekan saja di bahagian Mcash ni, dia akan tunjuk. So nilai saya punya untuk point voucher ada 28. So jadi kalau saya nak tebus, saya boleh pergi je mana-mana outlet di 1,800 outlet yang untuk tebus beli barang dekat sana menggunakan wallet ni punya QR code lah. So jadi saya punya tunjuk saja QR code ni, nanti dia akan tolak duit daripada sini. So jadi untuk kita kumpulkan point voucher ni, selain kita top up, kita daftarkan orang, kita boleh dapat daripada kempen-kempen yang disediakan HQ. Kadang-kadang kempen tu HQ bagi 50,000 point percuma, 100,000 point percuma. So jadi kita kena ikutlah kempen-kempen yang disediakan oleh HQ setiap bulan. Dan kemudian kalau keluar dekat sini, dia akan tunjuklah point voucher yang dah sampai masuk ke dalam saya punya MyWow app lah. So jadi itu sahaja sedikit dan seringkas cara penggunaan aplikasi MyWow app. So jadi jika ada apa-apa yang kurang jelas, anda boleh rujuk semula dengan saya. Semoga video ini bermanfaat untuk penggunaan anda dan orang-orang yang anda daftarkan.